Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kuliah subuh minggu kedua bulan Disember An-Nadi Semapki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita membuka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan ikuti dengan selawat sebanyak 3 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma ali salli ala Allahumma sayyidina salli ala Muhammad wa Allahumma ala salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk itu majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu untuk menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini dari kitab Ihya Ulumuddin, latihan mental, pendidikan, akhlak dan rawatan penyakit hati. Tajuk kecilnya ialah bahaya lisan. Falyatafaddal mashkura. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tahna ababal khairat. Rabbi zidni ilma. Terima kasih pada moderator, Presiden An-Nadi, Dr. Ridwan dan semua yang hadir. InsyaAllah teruskan tazkirah kita ini. Nama je lah tazkirah ke, ceramah ke, kuliah ke, benda yang sama insyaAllah. Cuma seperti biasa saya tidak ikut turutan kitab ini. Tajuk besar yang dulu turutannya adalah membina akhlak kanak-kanak. Tapi saya lompat kepada bahaya lisan atau hifzul lisan, menjaga lisan, tapi digunakan kalimah bahaya. Lebih menakutkan. Kalau menjaga lisan tu macam biasa-biasa aja. Ini bahaya. Dia ada dua sekali. Manfaatnya cukup banyak dengan lisan. Dan bahaya juga tak kurang. Peralatan biasa kita guna pisau, senapang, pistol, kenderaan, semua ini bermanfaat. Banyak manfaatnya. Salah guna berbahaya. Motosikal lagi besar sisi lagi mahal. Lagi canggih, lagi bagus. Tapi salah pakai, membunuh diri. Jadi lisan yang Allah berikan kepada kita untuk berzikir, untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang mulia, sabda Nabi SAW, aqwal hukama, sampaikan. Namun sebahagian hamba Allah ini menyalahgunakannya dengan menyebut atau betul-betul bukan dilarang. Maka sebab itu saya guna kalimah bahaya lisan, bahaya lidah, daripada menjaga lisan. Banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan hifzul lisan, khususnya bab tasawuf lah. Imam Ghazali juga tidak kurang menulis tentang lisan di kecil-kecilkan lagi dalam kitab-kitab yang lain tentang lisan ini, termasuk hadis-hadis yang berkaitan. Dan saya fokus khusus kepada untuk pagi ini kepada beberapa hadis khusus tentang penjagaan lisan atau yang sebutkan tadi tentang bahaya lisan. Terutamanya banyak huraian berkaitan, tapi pagi ini khusus kepada menyebut beberapa hadis. Itu pun saya akan baca tanpa syarah yang panjang lah. Syarah panjang ni kena bagi Ustaz Husni atau orang lain lah. Saya baca aja. Kita pakai bincang, tengok macam mana. Cuma kita mula Al-Quran dulu. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Faman yaf'al dzalika ibtigha'a mardadillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. An-Nisa 104.
La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kita lah, kita tu. Kecuali bisik-bisikan yang menyuruh pada bersedekah, amar bisadaqatin, atau berbuat kebajikan, atau ma'rufin, atau islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Dan siapa yang berbuat demikian dengan bermaksud mencari ridha Allah, besar tu, dengan maksud mencari ridha. Zalim ibtigha' mardatillah, itu poin besar nak tekankan. Walaupun dia buat segalanya, tapi sebaliknya tak termasuk yang ini. Jadi matlamat ini kena jaga itu mardatillah. Fasawfa nu'tih ajran 'azima. Tentu kami akan memberikan kepada mereka pahala yang amat besar. Ini mukadimah pada tajuk bahaya lisan, atau ringankan sikit, hifzul lisan, menjaga lisan. Jadi lisan ini dituntut digunakan untuk amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Mengajak manusia buat kebajikan-kebaikan, khusus ini tentang bersedekah. Allah berezeki kepada kita ni bukan untuk kita seorang. Allah wajibkan sebahagiannya dijadikan zakat. Itu wajib. Kalau kita guna, kita ambil, kita makan benda haram. Walaupun kita punya. Dan selepas itu, wajib menolong, membantu orang yang dhaif. Orang yang miskin. Bukan dalam ruang zakat, fitrah, sebagainya, tapi dalam bentuk sedekah biasa. Namanya biasa, tapi dia wajib. Apabila kita ada, kita ketahui ada orang miskin yang berhajat, saya minta, tak minta, maka itu kewajipan yang ada. Memberikan pada yang tidak ada. Kepada yang mampu kepada yang tidak mampu. Begitu, yang kaya kepada miskin. Jangan tunggu diminta-minta. Yang minta ni tak perlu minta lah. Tapi tak bagi ni minta lah. Kalau sampai peringkat, kita tak mampu bekerja, tak mampu berusaha, dan mudarat kalau tak makan, kalau tidak pakai, tidak tempat tinggal, maka wajib. Wajib itu ada, ikutlah maksudnya tak semua orang mampu. Ada yang tak akan minta apa-apa jadi pun. Tawakal ya tawakal. Tapi Allah Ta'ala berikan pemikiran, berikan daya pada manusia untuk fikir. Jangan tunggu sampai orang minta. Jangan tunggu harta terlalu banyak pun nak sedekah. Apa-apa ramai yang banyak harta tak sedekah. Jadi peranan kita atau menyebarluaskan fungsi zakat, fungsi sedekah, tujuan hidup dari segi tolong-menolong ini kepada umat. Masuklah ma'ruf, ini lagi berat. Saya memang tadi awal Datuk pun banyak perkara sangat berbahaya hari ini. Dengan adanya dengan dulu dibayarkan, dulu kan nanti ada TV, dia tak perlu dah, masing-masingnya ceramah sendiri, sebar sendiri. Baca berita sendiri, sebar sendiri. Cukup berbahaya. Dan terlalu banyak sekarang ni soalan akidah. Kalau dulu Indonesia macam-macam agama, tapi mereka berbaik, sebuah negeri, sebuah rumah. Yalah agama lakum dinukum waliya din, tapi mereka sulit itu mereka faham. Bapak ini dia satu apa cara Hindu akhir-akhir ni dekat rumah saya kuil Hindu. Semalam Jumaat, Khamis. Anak saya dapati ada 2 orang perempuan dalam sebuah kereta pakai tudung elok. Maknanya diagakkan, dijangkakan atau bahawa yang bawa itu mak dia atau bapa dia yang Hindu. Dia ada Islam. Dia pergi hantar, Masya Allah. Satu baik tu sebenarnya baik. Bukan negatif, baik. Mungkin bukan pacar agama, mungkin budaya kan. Dia hantar mak dia ambil balik. Ini satu kefahaman yang baik pada orang Islam. Pada orang bukan Islam, masuk Islam. Masuk Islam bukan memutus hubungan mak bapak. Bukan hubungan keluarga dengan kawan, tidak. Hubungan dari segi konteks akidah. Soal muamalah, soal biasa dengan Islam. Masya Allah baik. Tapi masalahnya yang berlaku ini, pergaduhan, permusuhan, perseteruan. Banyaklah perkara yang mau timbul soal kalimah Allah, dan soal qul huwallahu ahad, balik kepada mana, mengelirukan pada orang awam. Jadi benda-benda gitu sangat membahayakan juga. Peranan kita juga insya-Allah
untuk bijaksana dalam mengurus soalan ini. Dari peringkat kita lah. Yang berkuasa tu lain. Islah bain nas ni. Islah bain nas ni. Tapi Malaysia sendiri pun, alhamdulillah kita masih baik. Negara lain yang berperang, yang semangat kita masih baik. Namun kita bimbang bunga-bunga masing-masing ada. Bunga permusuhan itu. Islah tidak ada. Jadi kita kena ada satu kumpulan atau satu puak, satu orang yang dihormati untuk menyelesaikan masalah sekarang. Tak sabar menghormati. Masing-masing tunjuk ego, tunjuk kuat. InsyaAllah berkat usrah kita ataupun pengajian kita, penang kita, Allah jaga hati kita. Dan sentiasa istiqamah dan kerja Islam tanpa diganggu gugat oleh mana-mana unsur. Dan jadi insan yang baik, insan yang islah bainan nas, bukan insan yang berseruan. Itu Al-Quran yang bersurah tadi, surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa. Tengok surah ayat lain yang pendek je. Ma yalfizu min qawli illa ladai raqibun atid. Ini bacalah berulang kali. Ma yalfizu min qawlin illa ladai raqibun atid. Allah. Sayangnya Allah tak bagi saya suara sedap. Bolehlah baca gaya kampung. Kalau macam kawan-kawan masuk suara Masya Allah. Tapi itulah yang boleh baca. Saya masih ingat ketika dulu kami duduk-duduklah di satu kuliah di Riyadh, satu orang Arab, Qahtan. Dia mengajar Arab, tapi sebutan tak betul. Kumpulan saya ni kan pandai-pandai. Oleh lah, saya tak pandai, cuma orang pandai-pandai yang bijak-bijaknya. Tiap-tiap hari tak belajar, gaduh istilah sebutan. Tak belok orang Arab ni. Maaf ya Husni. Orang Arab di Qahtan, orang Saudi. Dia sebut, lah dia kata dia punya marah, dia kata Qur'an salam ana afdal. Ana afdal. Itu Nabi sendiri pun kata aku paling baik sebab Allah. Jadi dia menang dia lah. Hebat orang Melayu ni tu. Orang Melayu ni hebat. Orang Pakistan, India, Bangladesh pun tak Masya Allah tak sebut. Tapi tak apalah dia. Masalahnya orang Melayu pula 3 hari ikut tabligh, Masya Allah juga. Ini pun masalah juga lah. Jadi lidah kita baik. Orang Melayu cakap Inggeris macam orang putih. Ni ramai orang putih lah sini. Cakap Arab macam orang Arab. Kat Cina orang Cina. Seorang kenalan dan keluarga juga lah. Dia belajar di Hong Kong. Dia belajar degree di Hong Kong. Dia balik cakap Cina. Mak mertua aja bercakap beda Cina lah. Dia tak puas anak menantu dia cakap Cina. Berbagai orang Cina. Maknanya hebatnya orang Melayu ni. Lidah Melayu ni. Cakap Cina macam Cina. Cakap India macam Tamil. Cakap Inggeris macam orang Inggeris. Cakap Arab macam orang Arab. Alhamdulillah. Cuma ada juga lah yang saya tak pandai sebut. Ini ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawas, yang selalu ada. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi. Tulis besar di minda. Tulis papan tak jadi. Tulis papan kita. Ingat di dalam ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak sesuatu ucapan pun ucapkan melainkan ada mengintipnya, yang mencatatnya, yang merhatinya. Malaikat. Bukan sekadar itu, akan dibawa di mahsyar nanti untuk dibicarakan. Khairan atau syarran. Baik atau tidak. Ini bila kita fikir ayat ni tak jadi tak dipaham dalam melampau kita, cakap lepas aja. Hantam sana, hantam sini, pukul sana, pukul sini, fitnah sini, ikrar sini. Tak betul. Pastikan yang baik yang keluar itu. Ini saya ulang-ulang. Kalau tak, akan berhenti berkir dulu tak ni. Berhenti sini berkir dah, cukup rasanya. Tapi pegang ayat ni. Sampai ayat panggil tadabbur kita. Tadabbur kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ulang sampai pahat betul dalam pemikiran, dalam jiwa, dalam hati kita. Yang sampai mudah berucap, mudah berkata, tapi tidak berbuat. Dan apalagi kalau kita kata satu yang tidak benar, berbohong, kazab. Ini bahaya sangat. Ini sangat mudah. Ramai tak apa ayat ni kan?
surah Qaf ayat 18. Rojak kalau salah saya buat. Nota masih pukul 3 malam. Dia salah. Kita bukan sibuk menyebut banyak. Jadi 3 malam sebab ni. Ni untuk malam tak buat lagi yang lain. Jadi saya ingat itu. Kita ulang semula pada semua yang hadir khususnya atau yang dengar lepas ini. Ayat ini pegang betul-betul untuk muhasabah, untuk muraqabah, untuk mujahadah, untuk tadabbur. Supaya kita jaga lisan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sebab ni sebut inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Lain banyak ayat yang berkaitan. Ini supaya kita jaga fitnah macam-macam sangat. Berbayar tak berbayar. Itu bayaran ini untuk menipu, untuk jadi saksi palsu, berbagai-bagai semua ini. Banyak sekarang ni. Dulu RM50 tu. Zaman saya tak buat apa ya. Satu kes besar yang paling panjang dibicarakan dulu. RM50 je saksi. RM90. Sekarang tak main RM50. RM50 ni Allah. Tak ada lah. Sekarang main bukan 4 angka, 5 angka. Tapi ingat, raqibun atid, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. In abrar la fi na'im. Kita baca kan? Bulan-bulan baca itu. Nanti saya tekankan juga tentang Quran. Kita baca Quran tiap hari, alhamdulillah, insya-Allah. Ada orang mengutamakan khatam. Okey, baik. Atau orang yang tak boleh khatam, yang penting dia baca dengan betul. Masya-Allah, baik. Alangkah baiknya jika membaca dengan baik, semampunya dan meneliti, memahami maknanya dan muhasabah diri. Atau bahasa mudahnya ialah tadabbur Quran itu. Okey. Saya nak panjang juga, nak ringkas sebenarnya. Ini pendek, hadis pendek ni. Salamatul insan fi hifz lisan. Ini buat cawangan kata untuk apa-apa. Untuk al-nadi. Nada daya. Dia kecil. Banyak benda yang besar lagi yang menyangkut. Salamatul insan fi hifz lisan. Keselamatan manusia ini bergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Ini di dunia begitu sama. Akhirat tentu lagi. Di dunia pun, kalau dalam perundangan lagi lah salah huruf, salah titik pun boleh buat bicara. Orang kecil lah, orang besar tamat. Orang kecil je kenanya. Lepas tu Nabi peringat dah sebenarnya. Ketika seorang kaya raya, jutawan, hartawan atau bangsawan mencuri, dan kalau dibicarakan kesalahannya, digunakan sahabat Nabi terdekat untuk menunjuk Nabi supaya Nabi maafkan. Nabi kata apa? Lau kan Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Nabi agak marah. Kalau Fatimah anak Muhammad mencuri laqata'tu, aku potong tangan dia. Nabi tegas Nabi soal hukum. Karena berlaku sebelum ini di mana orang-orang kaya, orang-orang jutawan, hartawan, bangsawan buat salah dilepaskan. Orang miskin papa, orang kampungan macam itu tadi dipotong tangan. Maaf lajak sikit. Betul, mak lajak sikit ni pagi ni. Taklah panas saja aja. Sejuk ni mesti menggelak salji tu nampak. Belakang satu ada salji benda turun. Saya pula tepi sungai ni. Anak buat saya tahu tu ada tu nya. Buang tak kerti lah. Ya betul ibu. Ya. Dr. Khairul Izan tu dekat library tu, banyak buku kat belakang. Banyak alhamdulillah dan baca. Banyak dan baca. Baca dan fahami. Fahami dan laksanakan. Tak apa itu. Kita teruskan sikit lagi. Hari ini saya janji untuk baca hadis. Mulang Quran. Hadis. Sahaja. Sahaja bukan ingat. Baca saja. Kupasan hurainya kita carilah orang lain. Sabariah ke. Yang pakar-pakar. Maksudnya lama dalam bahasa Sabariah begini. Ustaz. Maaf lah masuk. Okey, tak apa. Sebenarnya tak apa lah buat apa. Saya tak masuk langsung. Tapi saya segan. Minggu lepas tak masuk tu. Biasa Datuk dengan Izwan bagi awal. Saya keluar subuh-subuh. Ingat tak ada kot. Balik lewat baru nak masuk. Tapi jangan oleh nyamat macam saya. Kena masuk. Kemudian saya ada urusan lain. Okey. Kita baca hadis Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sana Nabi SAW pernah ditanya. Saya melayukan ni. Suilah lah. Berkaitan sebab kebanyakan orang masuk dalam syurga macam mana?
Mana yang ahli syurga ni? Di antaranya lah, bukan salah satunya. Jadi, di antaranya. Nabi bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Pendek aja. Bertakwa kepada Allah dan jaga akhlak. Di antara akhlak itulah hifzul lisan. Jaga lidah. Ya. Lalu mintanya lagi. Wasu'ila an aksar mimma yadkhulun an-nas an-nar. Tanya pula bagi ahli neraka. Qal al-fam wal faraj. Karena soal fam, lidah, gigi, mulut lah, fam lidah lah maksudnya. Fam mulut, tapi maksudnya lisan lah. Dan faraj. Jaga dua mulut dan faraj. Kerana dua perkara inilah tak ada jaga, maka alun nar. Sekarang tadi, hampir yang kedua itu lebih ringan daripada yang pertama. Yang pertama itu punca segalanya. Bermula itu, lebih mudah. Tak dikawal. Yang kedua itu ada kawalan juga. Tapi yang pertama itu, mulut ini, famun itu, lidah ini, lebih mudah untuk buat dosa. Dan sangat mudah juga untuk buat baik. Jangan lupa. Untuk kebajikan pun banyak. Cukup mudah. Sebut astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Itu dah dapat pahala. Tapi kita, orang banyak milih yang kedua, iaitu berbohong, menipu, dan berbagai lagi. Ini mudah. Nabi ditanya bagaimana syurga. Itu awalnya taqwallah dan husnul khuluq. Maka pula, kenapa? Al-fam wal-faraj. Okay. Kita baca hadis dah ni ya. InsyaAllah, moga Allah berkati. Saya sebenarnya hidup dah Allah beri peluang lama, 60 lebih. Tak nampak dari segi ilmu, tak kurang kita, Alhamdulillah. Tapi dari segi fahaman, sikit kurang. Lebih kurang lagi, lebih sedikit lagi orang yang beramal. Alhamdulillah yang beramal, tapi amat kurang yang konsisten istiqamah. Ini kita minta supaya istiqamah dalam amalan. Walaupun sedikit, walau qalil. Berapa ramai, saya memang mengikuti pengamalan sikit sebanyak. Berapa ramai orang alim, yang bergerak ulama sekalipun, terkadang-kadang penghujungnya tidak menjadi lalang. Jadi tidak kuat. Bukan nak kata siapa-siapa, kita sendiri, jaga kita sendiri. Yang tuduh orang tak selamat. Sana tak betul kita. Ini kaedahnya tunjuk sendiri. Jadi takut kalau jadi itu. Saya selalu ulang kisah ambil Ba'urah ni. Biar orang tak jemu insya-Allah kan. Kalau jemu-jemulah, tapi saya akan sebut juga. Bal'am bin Ba'urah ini, ialah cerita dalam surah Al-A'raf itu, orang alim, bukan abid. Alim dan abid. Dan faqih, dan saleh. Hingga doa yang makbul. Tapi akhirnya mati. Kapsil kal. Macam binatang. Anjing yang terjala lidah. Allah tunjukkan akhir hayat begitu. Maka sebab itu berdoa, berikhtiar, supaya istiqamah dalam pendidikan. Walaupun amal kita sikit, ilmu tidak banyak, tapi istiqamah. Tiap orang kampung kita dulu bukan masuk universiti pun. Tak sekolah pun. Tapi apa dia tahu, dia amalkan. Pak saya sendiri tak sekolah. Belajar pondok lah sikit. Tapi yang dia tahu tu, dia pesan betul-betul. Ini kena buat, ini jangan buat. Ini kena buat, ini jangan buat. Dan perbuat. Saya tak kata apa sebaik. Tapi maknanya orang zaman dulu, dia tak banyak belajar pun. Tapi dia beramal. Dan kata Syekh Al-Ghazali almarhum. Syekh Al-Ghazali seorang ilmuwan semua kenal. Dia senior atau guru kepada Al-Qaradawi. Dia bersebut. Ulama dulu ilmunya sejengkal. Ulama sekarang ilmunya berkilometer. Ini bukan bahasa dia, bahasa saya lah, saya ubah lah. Dia maksud gitu. Sejengkal ulama dulu, dia beramal sejengkal. Sejengkal tu, dia amat sejengkal. Kalau sikit pun, sikit aja tertinggal. Ulama sekarang ilmunya berkilometer, tapi amal tak sampai satu. Saya tahu istilah nak sebut satu banyak mana tu. Sikit sangat. Ini berbahaya. Ini sebab awal yang mesti bincang dengan Datuk tadi bahawa nak glamour, nak subscribe banyak, nak beri orang tik banyak, itu masalahnya. Dapat duit pula, waliyazbillah, duit tak banyak, banyak mana pun tak banyak, qalil. Berapa panjang hidup pun tak panjang, qalil. Illa qalila. Saya baca satu tafsir minggu lepas, kawan-kawan surah. Bapa Amka menceritakan
seorang sahabat menceritakan kepada dia tentang bapa dia. Surah Ali Imran kot. Zaman Jepun, Jepang zaman Jepun, ulama dikumpulkan, diberi kursus khas oleh Jepun. Di kursus untuk kepatuhan. Macam kita Malaysia macam zaman BTN lah. BTN dulu kan gitu. Dia jemput ulama-ulama semua. Saya ni antara pengisinya. Saya antara pengisinya BTN ini. Tapi saya tak nak ikut penyelaras program dia. Kawan semalah. Dia jemput. Tajuk apa pun saya tak akan ikut. Yang penting ikut saya sendiri. Dia terima alhamdulillah. Contohlah, saya bagi ke Terengganu, ceramah untuk makcik-makcik 60 ke atas. Tajuknya wawasan 20-20. Ajak menyanyi, wawasan 20-20. Saya tukar tajuk. Tentang sedekah, tentang kebajikan dan istighfar. Sesuai dengan makcik-makcik ni. Takkan cerita lain pula. Jadi alhamdulillah, penyelaras semua setuju. Terima kasih. Ada apa isi tu tak ada apa saya baik. Okey, itu nak cerita. Bapa Hamka punya bapa ni, Karimullah ni, dia jemput oleh ulama-ulama untuk pengisian ulama. Di Malaysia begitu, dia mesti jemput mufti-muftinya, diisi oleh mufti kita Masjid Perak, Datuk Arisan ni. Kadang-kadang ada diisi Datuk Siti Fadil. Orang hebat-hebat lah yang mengisi ulama-ulama ni. Tapi Indonesia begitu juga rupanya. Sekali bila ulama-ulama diberi kursus, dia ambil satu ruang untuk isi program ulama. Siapa yang nyebut adalah Bapa Hamka. Dia datang, ulama-ulama penuh ni, dikawal oleh Jepun-Jepun ni dengan samurainya. Maknanya bila-bila pancung kepala. Ini hebat. Bapa datang, tenang, nampak hebat, digeruni, duduk, dia beri salam, dia baca ayat. Lupa pula ayatnya. فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Dia baca ayat tu. Dia baca berulang kali, diikuti oleh ulama-ulama yang hadir dalam program itu. Kemudian syarah tak ayat ini dalam bahasa Arab. Sepatah. Semua diam, tak bergerak. Punya hebatnya Bapa Hamka ini, hebatnya itu orang semua. Dan Jepun yang mengawal pun, pegang samurai itu pun, diam. Dan tak boleh tanya apa-apa. Hebatnya orang hebat ni. Hebatnya orang hebat ni. Sebab dia pergi menyampaikan ilmu. Bukan nak minta dipuji. Bukan nak minta bayaran. Bukan nak minta ganjaran. Bukan nak minta panggil lagi. Mungkin pertama dan terakhir. Hebat tu. Allah jaga orang hebat. Ayat ni mendengar bahawa qalil, mata'un qalilun. Qalil makna bermakna sikit. Qul juga makna pendek. Singkat. Maaf guru bahasa. Qalilun, kalau sikit kata. Qalil juga masa tak lama. Orang meninggal. Dan minggu ni ramai orang meninggal. Yang muda-muda. Kalau minggu lepas tu yang rapat dengan saya, Ustaz Ali Syarbini lah. Bekas Imam Masjid. FC tu. Usrah sama dulu. Orang dia meninggal. Oh, 40. Dia mudanya. 60 lebih. Padan lah. Dan tu orang macam saya meninggal. Allah, berapa umur saat tu? 60, padan lah pun. Gitu-gitu kan. Maknanya 60 dah panjang. Tapi kita kan, tapi sekali sikit sangat. Maknanya, lagi Allah nak orang kaya ni, biasanya ujung-ujung berkaya. 60 pun nak kaya sikit. Apa lagi? Gigi tak kuat dah. Nak motor besar tak boleh. Tak percaya tak buat dah. Jadi tak apa. Kali sikit sangat. Tapi ada juga orang kaya pada muda. Bapaknya kaya raya. Anak berbalasan. Pakai kita besar dah. Okey, balik sini. Balik. Kita tak baca hadiah lagi. Salah lain pula. Ya. Ini nama salah lain ni. Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw yasmut. Ini adalah kita baca dah puasa tu lepas baca dah ni. Siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan akhirat, falyaqul khairan. Dalam perkataan benar, dia semua diam aja. Salam bahadha sarif fi annahu yanbaghi an yatakallama illa idza kana al-kalam khaira
alladhi zaharat maslahatuhu. Wa mata syakka fi zuhuril maslahah fala takallam. Mudah aja. Kalau benda difikir baik, cakaplah. Kalau tak baik, jangan cakap. Jangan lara. Ahli neraka mereka yang lara. Perbuatannya, amalannya, perkataannya. Itu. Dia beriman, dia beriman. Berkata benar saja ataupun diam. Okey. Orang berita kematian. Inna lillahi raji'un. Sambung mengumpat itu pula. Waliyazbillah. Cerita ni tak ada lah kot. Hadis lagi. Innal 'abda yatakallama bil kalimah min ridwanillah ta'ala ma yulqi laha bil balan yarfa'ullah biha darajat. Innal 'abda yatakallama bil kalimah min sakhatillah ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Aslam bersabda, siapa sungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kata-kata yang diridai Allah Ta'ala tanpa dia menaruh perhatian kepadanya pada ayat ni, maka Allah Ta'ala mengangkatnya lantaran ucapannya itu berdarajat yang tinggi. Dan sungguhnya seorang hamba yang bicara dengan kata-kata yang dimurkai Allah Ta'ala, Allah murka, tak memikirkannya, maka ia menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Bahasa mudahnya, bercakap benda baik, benda berfaedah, kena untuk ridha Allah Ta'ala, diangkat darajatnya. Sebaliknya, siapa bercakap benda-benda yang Allah murka, tak suka, Allah tak redai, maka tempatnya di neraka jahanam. Innal sama lagi lah, bikon tujuh. Innal amda yatakallama bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazil biha ila nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib muttafaq alaih. Sungguhnya seorang hamba bicara dengan satu perkataan yang tidak ia fikir sehingga mendengarnya ia berterjumus ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Tak apalah. Yufakiru annaha khair am la. Fikirlah. Mudah cakap lisan lidah ni lebih tajam daripada mata pedang. Sekarang tulislah, tulisan. Itu saya katakan, tulislah Facebook ke apa pun, tulislah. Fikirlah beribu kali. Elok tulis dulu, simpan sekejap. Simpan besok betul buat hantar. Takut tak kena. Kalau tak nak marah, tulis menjatuh, hantar sedap. Lepas itu menyesal. Jadi fikirlah seribu kali. Pulang tulisan kita itu, okey, tapi orang tak faham, dia hantar kat lain. Tak apalah, macam mana pun kita jagalah untuk kita. Banyak lagi hadis. Idza asbaha ibn Adam fa innal a'dha'a kullaha taqbil lisan taqul ittaqillah fina innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in ya wajadta ya wajadna. Itu dia Tamiliah ni Arab lama tertinggal mengaji. Bertakwalah pada Allah kerana sungguhnya kami bergantung kepadamu wahai lidah. Jika kamu lurus maka kami pun lurus. Jika kamu bengkok kami pun bengkok. Itulah. Itulah anggota kita ni salah berkata-kata begitu. Wahai lidah, jagalah kamu ikut kamu ni. Kalau kamu cakap tak betul masuk neraka sama-sama. Kamu cakap betul kan, mesti tumpang syurga itu. Allah. Saya kasih ini pun satu lagi yang mudah-mudah aja pagi ni, insya-Allah taala. Mudah-mudah untuk dia baca, untuk dia fahami, dia berat untuk diamalkan. Tapi betul boleh insya-Allah. Nabi bersabda, Utbah bin Amir radhiyallahu qala, qultu ya Rasulullah, man najat? Najat ini apa ni? Berjaya kemenangan. Nabi kata, amsik alaika lisanak wal yasaka baituk wabqa ala khati'atika. Dia kata apa? Ya Rasulullah, macam mana nak kemenangan, nak kebahagiaan, nak pelepasan daripada keselamatan neraka sebanyak selamat.
Amsik alaik lisanak. Tahan lidahmu. Pegang lidahmu. Stop lidahmu daripada berkata dusta maksudnya gitu. Wal yasa wal yasa ka baituka. Dan luaskan rumah kamu. Macam mana ni? Dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan baca tazkirah sebanyak. Wabki ala khati'atika, menangislah atas dosa-dosamu. Muhasabah diri. Dosa dengan mak, ayah yang masih ada yang telah pergi. Yang masih ada boleh jumpa hari ni, minta maaf. WhatsApp kalau boleh atau telefon atau apa saja. Video call ke, minta maaf dan minta maaf. Kau dah pergi, taubatlah. Minta Allah ampun dosa mak ayah, bacalah apa yang patut dibaca. Hadiahlah hadiah atas nama ayah. Tak ramai yang rasa jasa amat besar kecuali belah dia dah pergi. Hatta suami isteri begitu. Hatta anak adik-beradik begitu ke. Kita garang adik, garang abang, macam-macam. Bila dah pergi tengok bayang, semua tak baik tak ingat. Pengalaman saya sendirilah. Yang baik tak baik ingat dah. Yang tak baik datang. Ya Allah, kenapa gini, kenapa. Sebelum terlambat mintalah yang terbaik. Sahabat-sahabat kamu gitu juga. Saya pernah, saya tak tahu kalau saya mengajar di Kopeda dah lebih 20 tahun kot, part time. 2 orang pelajar saya berisi. Sampai sekarang saya terbayang, kenapa berisi? Saya tak nak nak paling-paling pun B. Dah puluh ratus orang dah. 2 orang tu saya susah hati sekarang. Betul ni, wallahi. Kenapa dia dapat C? Budak tu baik. Tapi dapat C pun, memang C. Memang C. Tapi kepala saya, kenapa aku lagi berisi? Terutama seorang tu memang baik sangat. Baik sangat budak-budak Kelang-Kelang. Seorang tu tak sangat, tak baik sangat. Tapi itu pun, kalau saya pergi, tak apa. Saya lebih salah bermakar banyak daripada sikit. Saya ingat saya pernah jadi ketua periksa SPM dulu. Saya pesan kawan-kawan bawah, jangan sampai tak lulus. Kalau sekat 4-5 cara berjumpa juga berpenuhkan, cakap lulus. Dan saya sendiri itulah, cari juga. Takut ni Allah tanya besok ni. Ni bukan soal duit, soal markah. Markah pun Allah tanya nanti. Kalau kerana satu kurang, dapatlah 9. Tambah dah satu lagi. Adil tak? Kita harap adil lah. Satu lagi dapat A itu. Maaf, mungkin salah. Mungkin saya pegangan saya. Maafkan saya. Tapi itu saya buat. Harap baik. Mungkin tak apalah itu. Maknanya benda-benda itu saya fikir sampai sekarang pun. Ya Allah, kenapalah diorang dapat C. Kenapa dapat C? Begitu Tak apa. Saya cerita saja pengalaman saya sendiri, isi hati saya sendiri. Ni pun saya baca juga banyaklah sini. Sangat ialah saya tinggalkan sini untuk dibacalah. Tak ada baca banyak lagi hadis saya masih sertakan sini. Tapi saya tak sempat buat, saya minta tanya macam mana nanti. Ni pun nak baca juga man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah. Nabi kata man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah. Allah belajar baca ni Syam. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Itulah. Ada seorang hamba jumpa saya. Ni bukan nak cerita, nak puji ni. Dia kata saya takut nak mengaji sebab saya tak pandai baca. Nampak ustaz baca tak baca elok, lebih kurang saya lah. Kerana baik juga tu. Kemudian mengajar Quran tu, mengajar Quran masjid, malam pertama 50 orang. Kalau test orang baca, esok tinggal 5 orang. Kecuali kita kena buat itulah. Janganlah macam tu maksud. Jangan apa ya? Jangan nampak hebat sangat sampai segan kita. Kita sama-sama dia ikut kita. Saya buat hebat memang tak boleh pun. Memang tak pandai. Tapi maknanya kalau orang yang pandai sekalipun baca Quran lah, orang tak datang lah. Jadi biar kita sama-sama lagi hingga dia suka. Sama nak tegur juga. Malam pertama tegur semua betul, tak datang lah. 10 salah, 1 pun cukup. Tegur dulu. Ini kaedah lah. Tak apa saya sebut ni. Jadi Nabi sabda, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara 2 rahangnya, itu lidah lah. Dan apa di antara 2 kakinya, itu kemaluan, maka jamin syurga. Awak tidak, jaga lidah dan jaga kemaluan.
Saya nak ringkaskan tu. Sebab sebanyak dihuraikan panjang-panjang. Jaga lisan, perkataan yang tidak berguna, lebih-lebih dalam berkata-kata, bercakap perkara yang batil, suka berbantah-bantah, permusuhan dan banyak lagi lah. InsyaAllah kita tinggalkan tajuk itu. Kita peluanglah masa untuk bertanya. Hari ini saya ada peluang sepatutnya ada batal. Selamatlah nak boleh sembahyang boleh bertunggu. Batal sebab cuti sekolah. Wallahualam, minta maaf banyak-banyak atas kesalahan. Saya ngajak semuanya belajar ilmu, dah belajar lama dah. Faham ilmu pun dah faham dah. Tapi sekarang beramal dengan istiqamah. Carilah ilmu untuk beramal istiqamah. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjamin untuk apa yang ada Jemput kepada sahabat-sahabat sekalian, sekiranya ada soalan yang bertanya kepada Ustaz, silakan. Untuk ya. Dr. Izan ada soalan, Doktor? Okey, silakan. Silakan. Jangan malu-malu. Doktor tak ada operation pagi ni. Doktor mute tu. Dr. Izan mute . Okey, tafadhal. Tak dengar suara Dr. Izan. Kalau bercakap lah. Macam tak je. Tak dengar, mute tu, mute. Tak, dia tak mute tapi suara dia. Oh, dia tak mute. Suara dia Oh. ni mahal ni. Tak bagi dia dengar. Betul. Tak dengar, Dr. Khairul. Tak apa, bagi dalam chat, tak apa, bagi untuk baca. Okey, lain siapa mungkin tanya lah, bincang-bincang lah. Ustaz, saya ada soalan, Ustaz. Okey, tafadhal. Okay. Dia soalan ni biasanya mungkin kepada mereka yang ada niat untuk mendidik lah. Manakan tajuk kita bahaya lisan ni, dia ada skop satu lagi, dia bahaya lisan tapi sebenarnya niat yang baik. So apabila kita menyampaikan atas niat yang baik tetapi dia menjadikan pergaduhan lah, maknanya perselisihan faham ke atas apa yang kita sampaikan tersebut. Malahan dia menjadikan melirik-lirik sehingga bertahun-tahun lamanya. Ada kalanya apabila pihak yang kita sampaikan tu satu hari, mungkin 5 tahun, 10 tahun dia rasa betul lah dulu. Mungkin dia datang kembali pada kita, sorry lah, minta maaf. Tapi mungkin ada kalanya dia tak boleh menerima dan berlalu begitu sajalah sehingga mungkin dua-dua pun dah tak ada di dunia ni apa semua. Macam mana Ustaz untuk memastikan apa yang kita buat tu dia selesai lah, dia tidak menjadikan kita rasa macam bersalah ke ataupun beri dosa kepada kita ke apa ke Ustaz? Macam mana tak Ustaz? Itu saja soalan saya, Ustaz. Ramai boleh kongsi ni, tak apa, sabar dulu ya. Yang pertama sekali untuk kita nak bercakap lah. Kata Sayyidina Ali, kalimnas qadu aqulihim. Cakap manusia itu akal dia terima. Yang tinggi-tinggi sangat tak faham. Kita bercakap dengan pengampun pendalaman, cerita bahasa-bahasa bombastik, bahasa-bahasa tak kena mengena. Soal-soal yang tak pakai satu. Yang keduanya, ada benda yang tak cerita sebelah semua orang. Nabi tak simpan wahyu Allah. Nabi sampai pada semuanya. Tabligh. Tapi sahabat-sahabat tak sampai semua pada sahabat. Sebab belum sampai masanya. Ada sahabat yang dia kenal, dia tahu siapa munafik. Tahu kan siapa sahabat tu? Dia tak beritahu orang. Kalau dia tahu cerita orang semua, berbahaya. Dan kita sama kita kan. Dengan kawan kita, hatta dalam keluarga kita buat tak benda, tak sebenarnya nak beritahu. Bukan mana dia nak sembunyi, belum sampai masanya.
Saya pernah bukan bertengkar, macam-macam dengan guru saya dulu. Bukan gaduh, bertengkar ilmu. Ada yang kenal almarhum Ustaz Dahlan Zain Perlis. Dia cakap cukup tinggi bahasanya dan kiasannya. Kami tak faham. Tiap hari masuk tajuk tu marah dia. Dah tak apa, hampa sabar nah, mak 40 hampa faham. Mak 40 hampa faham. Oh, betul. Tepat 40 saya faham. Apa dimaksudkan? Ada yang tak faham lagi, itu masih faham benda lain. Jadi itu betul mak tuan kena tangguhlah, tak semua kau. Itulah bab tu lah. Selain daripada itu, soal bahasa nak mikir lah. Bahasa kena mikir sangat. Kadang-kadang bahasa itu betul, tapi untuk orang lain bukan untuk dia. Bahasa itu betul, tapi bukan situ, tempat lain. Itu kan. Atau istilah semasa. Istilah semasa penting juga. Istilah bahasa orang Sarawak misalnya tak sama dengan istilah kita. Kalau kita kata lawa tu cantik, comel, handsome. Tapi Sarawak bukan makna cantik. Makna sombong misalnya. Kecek Kedah biasa. Marah tu kecek orang marah. Tapi Kelantan, kelacek biasa aja. Dia benda-benda gitulah. Meniru lorat Kelantan. Orang Kedah nolak Kelantan, tak kena orang Kelantan tak kecil hati. Juga sebaliknya. Jadi kita kekalkan saya kira. Jangan fikir. Sebab itu kalau ada khuz harfan, qul alfan, boleh gunakan untuk berfikir. Menghafal ambil satu huruf, sebut 1000 kali. Nak bercakap pun, fikir satu perkara, fikir sampai masa kita keluarkan. Kalau tidak menyakitkan hati. Dalam keluarga, dalam jiran, dengan guru dan murid dan sebagainya gitu. Saya pun tak dapat lari daripada kesalahan itu. Banyak benda saya fikir Allah, tak betul, istighfar lah. Maka untuk akhiratnya bagaimana, itu buat lagi lah ya. Maka sebab itu kita doa selalu minta Allah supaya Allah ampun dosa kita. Yang sirran ke jahran ke saghiran ke kabiran ke sendirian ke dengan manusia ke siapa-siapa. Minta Allah ampun, itu yang kita mampu kita untuk berdoa. Nah, Allah perintah, ud'uni astajib lakum. Cuma berkaitan dengan dosa dengan makhluk, dengan manusia. Tak diampun melainkan manusia itu sendiri maafkan kita. Namun kita yakin juga bahawa Allah itu Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau kita mohon tiap hari, moga Allah lembutkan hatinya untuk mengampun dosa kita. Wallahu alam. Ini tambah yang lain. Tafadhal. Terima kasih Ustaz atas penerangan soalan sebentar tadi. Ustaz, kita ada soalan kedua dari saudara Muhammad Nizam Mas'ud. Dia bertanyakan tentang apa pandangan Ustaz berkaitan ulama berdebat di FB. Nama Ustaz Telan Elio. Ni soalan ni nakal ni Ustaz ni sebenarnya ni, Nizam. Macam Zam, bagus dah. Sama kita hati sama. Apa fikir sama juga. Yang sama tak jawab lah. Boleh kena sama berfikir yang sama, tak jawab apa. Beginilah, saya suka ikuti juga. Alhamdulillah banyak kita dapat. Bukan banyak ilmu, banyak benda-benda maklumat kita dapat. Alhamdulillah baik. Syukur dan baik. Cuma bila serang menyerang, saya tak suka lah. Serang menyerang sama-sama dia, biarlah tutup. Dan sangat berbahaya kepada orang awam. Saya sebut awal dengan Datuk Telefon, awal banyak sangat. Soal akidah, banyak soal akidah. Soal politik lagi berat. Tapi sekarang bukan soal politik. Dalam debat ni banyak soal akidah. Soal akidah, soal hukum. Tak perlu debat lah. Satu yang dia nak bercakap sini, hati-hati. Untuk dipublikkan ni bahaya. Ini soal khilafiah. Saya tidak ada apa-apa jawatan. Tapi tiap hari ada soalan. Soal macam tu. Semalam seorang kawan sekolah sama dulu tanya, Ustaz macam mana sebut Allah? Sebutlah dia jadi besar belak macam tu. Jadi saya samalah kita sama bahawa saya amat tidak setuju dipublikkan benda-benda yang khilafiah ini. Soal isu. Masuklah soal benda-benda yang tersebar sekarang di badan kata-kata. Jadi cuba elaklah untuk kita. Kalau saya terlajak, beritahu saya. Saya tak buat juga insya-Allah dalam publik lah, dalam bentuk ceramah, rakaman ke dalam bentuk WhatsApp ke bentuk Facebook ke, elak benda khilafiah ini. Dan benda lama-lama juga. Benda-benda tu dah berdebat beratus tahun dah pun diulang balik. Jadi gitulah. Sama rasa hati. Jadi kita doakanlah mereka lembut hati. Tunjuk yang memang alim kita tahu, yang saya tahu sebagai ada doktornya, ada PhD-nya, ada terusurnya, jawatannya. Tapi bila salah tempat merosakkan orang awam. Wallahu alam. Terima kasih banyak atas.
Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan yang lain? Sahabat sekalian, kita ada 3 minit lagi sebelum pukul 8. Saudara Fazil Faizi ni selalunya dia banyak soalan ni. Cerita pelayaran ke lautan ke cerita lah. Sekarang dia jadi petani Pertanian. kelapa sawit. Toke sawit. Okey, ada lain? Ustazah Nur Syam. Macam ada? Ustazah dengan yang Ustazah Fatimah ke minggu ni? Mata saya bukan nampak sangat walaupun cermin. Gelap-gelap. Itulah silakan. Lama tak ada suasana. Ustaz Fazil maklum tekan butang mic tak kena pula. Alamak, saja je. Saja dia tu. Oh, bawah ni. Oh, dah jumpa dah. Ya. Maklum tu apa dia? Ada dua ni lain macam sikit. Cara pegang handphone pun dah lain ni. Ya ke? Okey, silakan. Tak ada Ustaz. Berkenaan yang tu tadi jugalah. Yang pasal saya pun rajin juga melayan YouTube yang ustaz-ustaz bergaduh-gaduh tu kan. Tapi kadang tu rasa benda yang ada satu pihak tu betul. Saya pun dengan yakinnya inilah membackup lah apa benda lah. Ilmu tak ada pun sebenarnya kan. Jadi rasa macam kalau pihak tu rasa macam teruk sangat, tak ke kita macam perlu memihak benda yang kita yakin tu kan. Itu je lah saya rasa macam mana kok salah ke kan. Kita belajar je pun belajar sains ni sebelum ni kan. Nak cerita pasal agama tak reti lah. Itu Ustaz. Sains itu Islam lah tu. Orang sains lah lebih dekat dengan Islam. Oh ya. Banyak kajian yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Cuma difahami gitulah. Saya tak mampulah nak berhujah ni apa. Depan ni orang hebat-hebat. PhD khusus bidang hadis, khusus bidang berbagai-bagai. Tapi akhlak di mana? Akhlak di mana? Dia letakkan akhlaknya tu. Ulama' dulu kan, hebat ulama' dulu. Tapi dia tahu bila cakap, di mana cakap, bersiapa nak cakap. Cakap bersama orang. Saya mengaji pondok dulu, kampung-kampung tu je. Tu guru saya ni tak bagi semua perkara pada semua orang. Umum. Orang ni panggil, ni kena ambil kamu seorang ni. Kami seorang je. Benda tu bukan terasing pun, semua boleh. Tapi belum tahap orang lain lagi. Benda umum lah. Contoh pada bahasa soal nahu. Siapa nak tahu sangat bab. Macam mesti temulah contoh-contoh yang kontroversi jugalah. Qul wallahu ahad. Huwa baik mana? Nak ngaji nahu siapa dia ni? Berapa lama, sekian lama, ratus tahun, 10 tahun. Huwallah. Tiba-tiba dia balik Muhammad dan macam-macam. Mengelirukan orang. Macam Indonesia yang agak masyhur sangat. Doktor ada Pak Kiai Buya Syakir. Memang dia orang alim. 20 tahun di beberapa negara Arab. Bahasa Arabnya bagus. Nahu, badi', amal, semua segala dia kuasai. Dia terjemah macam, saya sebut dulu tentang maknanya. As-sariqu was-sariqu faqtu'u aydihuma. Faqtu'u aydihuma. Qata'a dengan yadun tu terjemahkan. Qata'a bukan potong. Potong tarik, bukan potong jalan. Qata'a aydihum bukan potong tangan. Dia begitu kan. Jadi potong itu maksudnya menahan. ID itu bukan yadun ini, itu kuasa. Dia sekat itu. Jadi mencuri bukanlah potong tangan. Tahan dia jangan mencuri. Jadi itu tafsiran baru oleh Pak Syakir. Logiknya cukup ada, tapi dia Quran ditafsir hadis. Bukan sekadar Quran stop situ. Quran tafsir Quran ini dia belajar ilmu saya tahu, tapi dia nak mengelirukan orang, menunjukkan kehebatan, menunjukkan ke dan sebagainya, makanya keliru. Ramai ikut. Ini masalahnya. Di Malaysia ni pun ada jugalah, tapi tak apalah, macam mana kita usahalah untuk diri kita sendiri, orang dekat kita, bahawa kita kena siapkan bahawa benda-benda begitu. Kita nak lawan dia tak mampulah, kita bukan mufti, dan kita bukan ada PhD, kita bukan khas apa-apa, tapi kita fahamlah sebanyak itu. Okay, terima kasih. Ustaz Nur Syam nak bagi main, silakan. Ya. Tak apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya tanya jawab je. Okey. Apa bagi sikit pandangan Ustaz? Tak ada lah Ustaz.
Alhamdulillah. Itulah kita. Terus saya kata kita ilmu Masya Allah. Tapi akhlak nak di atas. Innaka la'ala khuluqin azim. Bukan ilmu bukan tapi akhlak tu. Yalah betul lah akhlak dan ilmu tapi akhlak lah di atas. Tak kira sikit nah. Ada soalan satu lagi ni Ustaz. Ya. Daripada saudara Muhammad Fahmi Abdul Rahim. Adakah orang awal datang. Boleh beri panduan atau tip tentang untuk mendidik anak kita sejak kecil untuk menjaga lidah dan kata-kata? Sebenarnya tajuk sebelum tajuk jadi anak saya tinggalkan. Saya tinggal tajuk tu sebab tajuk tu memang berat tapi dah kita buat pun. Izinkan nak cerita benda lain sikit nah. Kisah orang alim tapi tak berakhlak. Ini cerita dari Kelantan. Kisah benar, cerita untuk kenali. Dia belajar Mesir. Dulu macam masih hebat. Memang sekarang hebat dia Kak Syam. Macam hebat juga. Dulu hebat. Dulu lagi hebat. Kadang balik tak ada ijazah pun. Tapi mereka alim, Masya Allah, subhanallah, hebat mereka. Nak ceritanya budak ni belajar di Mesir, balik ke Kelantan. Pergi masjid. Tok khatib baca khutbah, salah daripada awal sampai habis. Tok khatib tu berkhutbah tak betul bacaan. Ayat Quran salah yang tambukang. Dia tegur. Imam tak betul. Tok khatib tak betul. Sepanjang tok khatib dia tegur habis. Habis semayang, habis berdoa panjang lah biasa kita berdoa. Tok khatib tok imam bangun. Mana orang muda tadi? Orang balik Mesir tu. Dia angkat, minta maaf sangatlah Allah, minta maaf sangat. Dia cakap lah, dia cakap ni, tak perasan tadi. Rupa dia ni, dia kenal orang tuan-tuan sekalian. Kita ada anak kampung kita yang alim, Masya Allah. Bapak dia saya kenal, dia belajar Mesir, dia alim sangat. Minta maaf sangat, saya tak perasan dia. Aku nak suruh jadi imam tadi. Kita nak berkat pada Tok Guru alim ni. Siapa nak berkat Tok Guru alim ni, kena ambil janggut misal dia seorang surat. Jadi, ini bukan kisah lawak tau. Kisah benar berlaku di Kelantan, dia boleh Tok kenali, almarhum. Jadi, Tok Imam tak pandai punya kampung. Tapi dia ni 40 tahun ni imam situ. 40 tahun. Yalah berumur 20 sampai 60 tahun. Lebih. Orang percaya kat dia. Dia lah mula jenazah. Dia kenal semua. Orang percaya dia. Cabut habis janggut-janggut. Tok alim ni. Habis janggut misai tarik. Tu kat sakit. Balik lincin janggut misai. Dia balik. Mak dia. Mak dia pasal apa gua cerah ni? Dia cerita kisahnya. Mak dia kata apa? Mu mengaji ilmu tak ada adab. Mungkin balik semua mesti. Ini kisah ni rujuk Tok kenali serupa kita kata dia. Dia kata kisah dia adab. Dia alim tapi tak ada adab nak menegur Tok Imam. Tok Imam tu memang dia tak pandai macam dia tapi dia dah 10 tahun boleh jadi ketua situ. Dialah yang baik, dialah segala-galanya masa tu. Boleh tegur bukan masa tu. Boleh tegur satu atau dua jangan sampai semua tegur. Nah ni letakkan akhlak di atasnya. Ilmu tu memang ilmu. Tapi akhlak kena di atas. Balik pada anak-anak dia. Mudah teorinya. Yang penting mak bapak buat. Kalau mak bapak duk cerita mengumpat tiap hari, anak-anak mudah lah ikut. Mak bapak tengok filem-filem yang mengumpat, mana boleh ikut. Jadi yang penting pada saya adalah kita sendiri. Dan kita ni berada sebenarnya. Saya tinggalkan saja tu. Dia mula dengan ayat syarahnya. Ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar surah Al-Tahrim ni. Itu dimula syarah itu syarah kalau banyak. Maknanya yang pertama anfusakum. Dia kita dulu. Kalau mak dah bangun pukul 5 pagi, bertahajud, baca Quran, solat, anak kan ikut insya-Allah. Tapi kalau mak pun sekian-sekian payah. Cuma masa dulu mudah ikut. Rumah kecil. Bilik tak ada pun. Kalau waktu luar mana kan bila rumah besar, sebuah bilik besar semua, tak jumpa mak bapak. Saya masih anak saya yang sulung anak saya Jamaliah kan, Khairul. Dia di Hamidiah dulu. Dia balik rumah kami, balik rumah kita dia masa sekemat dulu kita mak dia. Mak. Abang pergi rumah kawan abang, biliknya besar rumah kita. So Jamaliah ingat anak saya Khairul. Dia kata mak dia, mak, bilik kawan rumah, bilik dia, besar rumah kita. Ya Allah, anakku. Rumah kita taklah kecil sangat, bolehlah rumah ada orang. Tapi dia kata bilik kawan dia aja. Apa sebab? Tanya sebab nak apa sebab? Nombor satu,
Lama tu saya buat pergi Pelabuhan Kelang. Masa sekarang tak faham, maaf saya di Pelabuhan Kelang masa tu belum ada jambatan ke pulau apa tu? Pulau apa namanya? Tak apalah pulau apa. Di bawah jambatan dulu ada tangki-tangki minyak, ada rumah-rumah setinggan. Saya buat situ. Rumah setinggan itu atapnya daripada zinc yang dihanyut. Dinding pun papan hanyut. Lantai tanah. Air mencuri. Dia tak ada apa, dia curi air pipe. Saya bawa anak situ. Dia tengok. Dia faham sendiri. Dia tak kata apa. Yang kedua, saya buat rumah miskin. Rumah tu tiang dan 6 tiang. 4 tiang ibu rumah. Tambah 2 lagi 6. 2 itu serambi ataupun dan dapur sekali. Sejak itu, Alhamdulillah, dia terlibat dengan kebajikan. InsyaAllah lah, tak baik sangat tapi buat. Teori, payah nak faham. Bawa tengok sendiri. Jadi kita tunjuk anak segitu, baru jangan sombong. Bersyukurlah nikmat Allah bagi kita ni. Rumah tak besar. Tak, rumah kawan dia tu bilik je besar rumah kita. Tapi jangan yang gitu. Banyak miskin lagi. Itu yang saya buat pada anak saya. Dan betul lanjut lah. Kita kena praktikkan gitu. Moga dia boleh faham daripada berteori di bilik atau di kuliah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas penerangan tentang soalan daripada saudara Fahmi Ibrahim sebentar tadi. Jadi Ustaz, saya rasa kita berhenti di sini dahulu. Kita berjumpa kembali esok bersama Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk kuliah subuh pada hari Ahad tentang kupasan tafsir daripada surah-surah ayat lazim, insya-Allah. Ustaz, untuk itu kita menyemput Ustaz membacakan doa dan seterusnya kita akan menutup majlis. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inna hadza akbar naharik wa dibal lailik. Wa du'atika faghfir lana ya Rahman. Faghfir lana ya Allah ya Rabbal Ghafurur Rahim. Ya Allah. Allahumma faqihna fid din. Wal ta'wil. Allah faqihna fid din. Wal ta'wil. Allah faqihna. Ya Allah ya Hayy Qayyum min samawat. Amisna ala al-Islam. Amisna qawli la ilaha illallah. Allahumma khtim sallallahu wa la takhtim sallallahu khatimah. Rabbana ala tawakkalna. Rabbana alhamdulillah bil alamin. Takallahu minkum. Inna wa minkum taqabbalah karim. Maka dengan ini sama-sama kita menutup kuliah subuh pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanallah. Kita gambar je boleh? Boleh Ustaz. Yang saya ambil pun dah ada. Okey, buka video siapa yang nak. Tengok nampak Fadhil nampak tu. Nampak. Nak Ustaz Fazil Faizi. Baru tukar baju nak pergi gotong royong kan. Oh, alhamdulillah. Betul makan ke kerja? Tolong makan. Tolong makan aja. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Razi Puan ada. Azwan Azmi, penyokong Manchester United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa esok semua. Terima kasih Ustaz. Budi, Pak Di. Saya nanti nak kena record tu. Off record.